Kisah seram di Gunung Ring. Di pedalaman negeri Kelantan, terdapat sebuah gunung yang jarang disebut orang. Gunung Ring. Tidak banyak maklumat yang tercatat mengenainya, kerana gunung ini jarang didaki. Penduduk kampung di kaki gunung percaya ada sesuatu yang menghuni kawasan itu dan mereka mengelak untuk naik selepas senja. Namun, kisah pantang larang itu tidak diendahkan oleh 3 orang sahabat rapat, Fahmi, Syahiran dan Nazmi. Mereka bersemangat untuk menjelajah, kononnya ingin menjadi orang muda pertama yang berjaya menjejak puncak gunung misteri itu dan merakam pengalaman untuk dimuat naik ke media sosial. Permulaan pendakian. Mereka bertolak pada pagi Jumaat dengan beg penuh berisi makanan, khemah kecil, lampu suluh dan telefon yang sudah dicas penuh. Penduduk kampung yang melihat mereka sempat menegur, "Kalau nak naik, baliklah sebelum maghrib. Jangan tidur di atas sana. Gunung Ring bukan tempat untuk bermalam," kata seorang pakcik tua sambil menggeleng kepala. Namun, Fahmi hanya ketawa kecil. "Pakcik, kami dah biasa naik gunung. Tak ada apalah. Cuma cerita orang dulu-dulu je." Syahiran dan Nazmi turut mengangguk. Walaupun jauh di sudut hati mereka sedikit terasa cuak. Tanda-tanda awal. Pendakian pada awalnya berjalan lancar. Bunyi unggas dan daun bergesel ditiup angin menemani langkah mereka. Tetapi semakin tinggi mereka mendaki, semakin sunyi hutan itu. Tiada lagi bunyi burung, tiada cengkerik, seolah-olah seluruh hutan membisu. Nazmi perasan sesuatu. "Korang perasan tak? Hutan ni sunyi sangat. Macam mati." Fahmi buat-buat berani. "Alah, biasalah. Makin tinggi, makin kuranglah binatang." Namun Syahiran menoleh ke belakang. Dia seperti nampak bayang hitam melintas di celah pokok. Kau nampak tak tadi?" "Nampak apa?" tanya Fahmi. "Macam ada orang jalan belakang kita." Mereka bertiga berpaling tapi tiada sesiapa. Jalan yang mereka lalui hanya dipenuhi dedaunan kering. Fahmi menyuruh kawan-kawannya teruskan. Konon jangan fikir bukan-bukan. Malam pertama, mereka tiba di satu kawasan lapang sebelum puncak. Hari sudah hampir gelap. Disebabkan penat, mereka nekat untuk bermalam, walaupun dilarang orang kampung. Malam itu, ketika mereka duduk dalam khemah, angin bertiup kencang. Dari luar khemah, kedengaran bunyi tapak kaki mengelilingi tempat mereka berkhemah, seperti lebih daripada 1 orang. Nazmi yang paling penakut mula menggigil. "Mi, ada orang ronda khemah kita ke?" Fahmi cuba buka zip khemah, tapi anehnya, bila dia jenguk keluar, tiada siapa. Hanya pokok-pokok bergoyang. Syahiran tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinganya. "Baliklah sebelum kau dipanggil." Dia terus menjerit, membuatkan Fahmi dan Nazmi terkejut. Tapi mereka cuba menenangkan diri, lalu tidur juga malam itu, walau tidak lena. Hilangnya Syahiran. Keesokan paginya, Fahmi dan Nazmi bangun, tetapi Syahiran sudah tiada dalam khemah. Beg dan kasutnya masih ada, cuma dia hilang. Diroba-roba cuba panggil namanya, bergema dalam hutan tapi tiada sahutan. Ketika mereka mencari, Fahmi ternampak sesuatu yang membuatkan duaranya berderau tapak kaki besar, berlumpur-lumpur menuju ke arah hutan tebal. Tapak itu bukan tapak manusia biasa. Mereka menjejaki bunyi suara Syahiran yang memanggil dari jauh. "Mi, Nazmi, tolong aku." Suara itu kedengaran sayup, kadang di depan, kadang di belakang. Mereka ikut suara itu sampai satu kawasan penuh batu besar. Di situ mereka nampak Syahiran berdiri kaku, memandang ke arah pokok. Namun bila mereka hampiri, wajah Syahiran bukan lagi seperti manusia. Matanya kosong, mulutnya tersenyum panjang sampai ke pipi, dan badannya selalu dikawal sesaji. "Kamu berdua tak patut naik ke sini," katanya dengan suara yang bergema 2 lapis, bukan suara Syahiran lagi. Nazmi menjerit dan cuba tarik Syahiran. Tetapi tubuh rakannya itu sejuk dan keras seperti batu. Tiba-tiba dari celah batu, keluar bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Menyerupai manusia tinggi tapi berambut panjang dan kukunya tajam. Pertarungan mistik. Fahmi menarik Nazmi lari, namun mereka terpisah. Nazmi dikejar bayangan hitam itu dan jeritannya hilang di telan hutan. Fahmi berlari sekuat hati turun ke kaki gunung tanpa menoleh ke belakang, walau terdengar suara.
Syahiran memanggil namanya berkali-kali. Sampai ke kampung, Fahmi pengsan. Dia hanya ditemui orang kampung keesokan paginya. Itu akhir kisah. Apabila pihak berkuasa mencari Syahiran dan Nazmi di Gunung Ring, mereka tidak pernah ditemui. Hanya kemah, beg, dan barang-barang ditinggalkan. Tapak kaki besar berlumur lumpur juga masih jelas kelihatan di tanah. Fahmi menjadi satu-satunya yang pulang. Namun sejak kejadian itu, dia sering ketawa seorang diri pada waktu malam. Kadang-kadang suaranya bergema seperti dua lapis, sama seperti suara yang pernah keluar dari mulut Syahiran. Penduduk kampung percaya roh Syahiran dan Nazmi sudah menjadi penunggu baru Gunung Ring, menambah kepada kisah seram yang diwariskan turun-temurun.